Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Dikatakan Tun Dr. Mahathir bakal PM yang ke-11. Habislah gigit jarilah abakau. Kerana apa sahabat semua? Kita boleh lihat bagaimana PAS hari ini menyokong ya Mahafiraun yang digelar mereka sebelum ini, dan Mahathir pula menggelar PAS sebagai kafir. Tapi akhirnya mereka memberikan memberikan pengiktirafan kepada Mahathir menjadi penasihat kepada pentadbiran di 4 buah negeri untuk negeri di bawah pentadbiran PAS. Jadi, apa sebenarnya berlaku? Ini menarik untuk saya kongsikan dengan kita sahabat semua. Ya, ulasan seorang pengkritik dan juga pemerhati politik, yaitu Mohsin Abdullah. Jadi, tanpa membuang masa, saya mau membawakan kita untuk mendengar ya pencerahan daripada penganalisis dan juga pemerhati politik ini yang bernama Mohsin Abdullah. Katanya Mahathir PM yang ke-11. Mungkinkah itu yang akan direncanakan oleh geng-geng kaki fitnah, geng-geng penyapu bersih ini? Jadi beberapa minggu yang lalu seorang pemerhati politik semasa berkongsi pandangan ya yang berkata Dr. Mahathir Mohamad sedang mengorek kerak, atau dalam bahasa yang beliau gunakan adalah scraping the barrel, dalam usaha untuk mahu kekal relevan demi kelangsungan kerjaya dan juga matlamat politik beliau. Pemerhati politik itu merujuk kepada proklamasi Melayu dan juga laungan Mahathir bahawa Malaysia ini milik Melayu dan bukan negara berbilang kaum dan agama. Bagi beliau ini langkah terdesak. Ya, katanya Mahathir tergamak sampai ke tahap mempertikaikan multiracialism Malaysia yang beliau sendiri kata dahulu ini negara pelbagai kaum hanya untuk menarik sokongan termasuk daripada PAS. Ya, PAS kita maklum menerima proklamasi Melayu yang dianjurkan oleh Mahathir ini. Tetapi tanya si pemerhati politik itu, siapa yang guna siapa? Mahathir guna PAS atau PAS guna Mahathir? Pada pendapatnya, PAS yang akan memanfaatkan hubungan baik dengan Mahathir. Kami biarkan persoalan itu tergantung dan tidak lagi bercakap mengenainya. Namun pada 14 September lalu diberitakan Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis yang diperintah Perikatan Nasional sebenarnya PAS bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali sebagai State Government 4 atau SG4 dengan Tun Dr. Mahathir. Menteri Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga adalah Presiden PAS dipetik ya FMT berkata Mahathir akan memainkan peranan secara tidak rasmi, terutama dalam menghubungkan SG4 dengan pelabur luar seperti Jepun dan Korea. Artinya Mahathir jadi penasihat tidak rasmi, antara lain membantu tarik pelabur luar ke 4 negeri yang ditadbir parti PAS itu. Reaksi penganalisis politik dan ahli akademik berbelah bahagi. Ada yang kata Mahathir mampu melakukannya, dan ada pula yang kata Mahathir has passed his prime dan hilang daya tarikan dalam kalangan pelabur luar. Bekas pemimpin kanan PAS ya dilihat PAS melantik Mahathir sebenarnya sebagai penasihat ekonomi bagi 4 negeri yang dikuasai oleh parti PAS itu. Lalu kata beliau menerusi Facebook, bukan TM atau bukan Tun Dr. Mahathir yang wajar dipilih sebagai penasihat ekonomi negeri yang diperintah oleh PAS, kerana PAS sepatutnya membangunkan ekonomi Islam. Ya, Tun Dr. Mahathir bukan ahlinya. Ya, Hadi Awang Presiden PAS lebih layak kerana kepakarannya dalam pengetahuan mengenai ekonomi Nabi Yusuf yang boleh diubah sesuai dengan kondisi ekonomi Malaysia. Ada yang mempersoalkan ya kenapa Tun Dr. Mahathir diguna ataupun dilantik sebagai penasihat, dan sedangkan ada yang mengatakan Hadi Awang lebih layak. Itu antara kenyataan daripada pemimpin PAS ini, sebahagian pemimpin PAS. Katanya jika benar PAS melantik Tun Mahathir, saya kira sesuatu yang ganjil kerana model ekonomi Tun Mahathir sebenarnya tidak Islamik ya. Meminjam kata-kata PAS sendiri, model ekonomi beliau adalah fraunik. Jika apa yang bekasnya Presiden PAS itu kata menarik, lebih menarik apa yang dikata bekas Ketua Menteri Sabah Salih Said Keruak juga menerusi Facebook yang saya sebut sedikit dalam artikel semalam. Salih mendakwa PAS melantik Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi, ya, bertujuan menonjolkan bekas Perdana Menteri sebagai ketua de facto Perikatan Nasional. Selama ini tahu Muhyiddin Yassin adalah pengerusi Perikatan Nasional. Tetapi kita lihat sahabat semua, Muhyiddin Yassin semakin terpinggir. Inilah yang dilakukan oleh parti PAS ini sebenarnya apabila mereka bersama dengan UMNO, ya,
menggunakan UMNO untuk meraih sokongan, dan akhirnya apabila mereka merasakan UMNO tidak lagi berkuasa, mereka menarik sokongan dan bersama dengan Bersatu Muhyiddin Yassin. Hari ini perkara yang hampir sama sedang dilakukan oleh Parti PAS ini terhadap Muhyiddin. Jadi benarlah pengkhianat akan pasti mengkhianati sang pengkhianat. Salih mendakwa mahu jadikan Mahathir ketua de facto PN adalah sebab Muhyiddin tidak diundang ke pertemuan antara pemimpin PAS dengan Mahathir awal bulan ini. Pada 2 September lalu, Mahathir bertemu delegasi pemimpin tertinggi PAS termasuk 4 Menteri Besar Negeri yang diperintah parti itu. Serta hadir juga Setiausaha Agung Taqiyuddin Hasan jika ketidakhadirannya dijadikan kayu pengukur dan apa yang didakwa Salih benar, bolehlah dianggap Muhyiddin diketepikan. Soalnya, menurut Saleh, pilihan yang Muhyiddin ada ialah terhad dan beliau harus mengikut sebarang keputusan yang dibuat PAS berhubung peranan Mahathir dalam Perikatan Nasional pada masa yang akan datang. Ini adalah langkah bijak untuk meletakkan semula Mahathir di barisan depan politik, kata Saleh. Mahathir kalah teruk dilangkaui pada PRU15, namun dengan langkah bijak yang Saleh kata tadi, bolehlah ini bermakna Mahathir berminat atau akan diminta bertanding pada pilihan raya yang mendatang. Ketepikan faktor usia atau adakah Mahathir sendiri berpendapat kekalahannya tahun lalu kerana menentang calon PN PAS waktu berdepan gelombang hijau, yakin peluangnya kali ini lebih baik kerana sudah bersama PAS soalnya. Jadi, kalau ditakdir Perikatan Nasional Pemerintah Negara, adakah Mahathir akan dijadikan Perdana Menteri buat kali yang ketiga ataupun Perdana Menteri yang ke-11? Soalnya lagi, di mana pula mahu ditempatkan Muhyiddin? Ya, seperti mana yang kita tahu sahabat-sahabat semua, Muhyiddin begitu kepingin sekali lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Tidak habis-habis dengan cita-citanya kerana sebelum ini menjadi Perdana Menteri yang antara yang tersingkat di dalam sejarah Malaysia. Lalu ditumbangkan ataupun digulingkan oleh penyokong dalam kerajaan mereka, Perikatan Nasional sendiri. Jadi walaupun menurut Saleh pilihan yang Presiden Bersatu itu ada agak terhad, apabila reaksi partinya, apa kata Bersatu, ia tidak terlibat dalam perbincangan dengan Mahathir tempoh hari. Jadi saya tutup penulisan ini dengan pantun yang dicipta Azlan Zainal, pengarah operasi Ilham Center. Pantun dicorek dalam logat Negeri Sembilan. Maafkan saya tidak tahu logatnya, saya akan baca ya dalam bahasa Melayu. Balik pulang lalu tikir, lopi tikir jumpa soting. Usung Mahathir jadi pemikir, politik kita makin poning. Itu antara tulisan ya ataupun pantun yang diberikan oleh Mohsin Abdullah ini, yang mana beliau adalah berkecimpung dalam hal kewartawanan sejak 1978 hingga sekarang. Penulisan Mohsin Abdullah ibarat durian, harum bagi setengah orang, tak menyenangkan bagi yang lain. Itu antara penjelasan sebenar siapakah sebenarnya Mohsin Abdullah ini. Jadi sahabat semua, menarik ya apa yang dikatakan ataupun ulasan ya daripada Mohsin ini ya, seorang wartawan yang veteran ya sampai sekarang, mengatakan bahawa tindakan PAS ini sebenarnya seolah-olah ya mahu menyokong Tun Mahathir ini untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Satu persoalan yang dikemukakan oleh penulis ini sekali lagi yang menarik perhatian saya adalah, katanya adakah PAS yang mempergunakan Mahathir atau Mahathir mempergunakan PAS? Ini persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Mungkin sekiranya Anda mahu memberikan sebarang komen berkaitan dengan perkara itu, berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walaun-walaun lebay-lebay, geng sapu bersih. Termasuk juga sekarang ini geng pengkhianat muda. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak kerana mungkin otak mereka tertinggal di dalam gua Nia di Sarawak. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.